Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang wujud sejak abad ke-7 yang lalu. Keraguan akan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahi sudah banyak diperdebatkan. Al-Quran turun jauh sebelum penelitian-penelitian ilmiah yang canggih hadir. Namun penelitian-penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah lebih dahulu ditulis dalam Al-Quran. Sejumlah ilmuwan kehairanan ketika mendapati kajian dan penelitiannya telah ada dijelaskan di dalam Al-Quran. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. Di dalam surah Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berjanji bahawa kitab Al-Quran adalah kitab yang maha hebat, lebih hebat dari segala-gala kitab yang dicipta dan dikumpul oleh seluruh manusia, iaitu lebih hebat dari kitab sains, lebih hebat dari kitab matematik, lebih hebat dari kitab komputer dan sebagainya. Di dalam bidang komputer pula, Al-Quran menjelaskan ilmu-ilmu hebat seperti tentang kepintaran buatan, teleportasi dan komunikasi tanpa wayar. Sebagai contoh lagi, ayat-ayat dari surah Az-Zariyat 1 hingga 11 menjelaskan tentang ilmu dan fenomena ICT terkini, iaitu komunikasi tanpa wayar, KTW. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. Ilmu KTW ini hanya ditemui di abad ke-20, sedangkan kitab Al-Quran telah pun menjelaskan ilmu dan teknologi KTW ini sejak 1400 tahun yang lalu. Ini dapat dibuktikan bukan sahaja dari makna semantik dan istilah perkataan yang digunakan, malah dari bentuk struktur ayat dan makna sintetik atau hukum bahasa Arab. Ianya juga terbukti benar berdasarkan kepada paradigma terkini atau worldview ilmu itu sendiri, iaitu ilmu KTW ini adalah ilmu-ilmu terkini yang belum ada lagi di zaman para sahabat. Surah Az-Zariyat diturunkan di Mekah dan mengandungi 60 ayat. Penemuan ini adalah satu sejarah dalam kajian Al-Quran kerana belum pernah lagi kajian dibuat tentang ICT dalam Al-Quran yang melibatkan 11 ayat berturut-turut. Sebagai ringkasan, ayat-ayat ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Ayat 1 hingga 4 menjelaskan ilmu dan teknologi KTW seperti metodologi penjanaan, pengkodan, transmisi dan pengumpulan atau pembahagian. Ayat 5 hingga 6 pula menjelaskan status dan kedudukan ilmu dan teknologi KTW. Ayat 8 hingga 11 pula menjelaskan kelemahan impak dan bahaya kepada manusia. Pada ayat pertama, Allah menerangkan tentang elektron yang keluar orbit dan menabur tenaga foton yang terbang selaju-lajunya. Nahu maf'ulul mutlaq menunjukkan jumlah foton yang dijana teramatlah banyak. Pada ayat kedua, Al-Quran memberitahu medan elektromagnetik atau gelombang makro ini boleh membawa muatan yakni data yang banyak. Lihat pada nahu bahasa Arab. Kali ini digunakan pula maf'ulul umbih yang membawa makna data atau muatan itu terhad, iaitu dalam batas rekaan atau inovasi oleh manusia. Pada ayat ketiga ini, Allah menjelaskan gelombang mikro dan medan magnet meluncur dan melepasi pelbagai rintangan dengan sangat mudah tanpa merosakkan dinding-dinding bangunan, rumah dan dapat melepasi tubuh-tubuh dan sel-sel badan manusia. Ilmu ini terkandung di dalam nahu bahasa Arab iaitu maf'ulul mutlaq.
pada ayat keempat pula, Allah menjelaskan data atau maklumat yang dikumpul boleh disebarkan dengan arahan, misalnya perisian komputer, atau data-data itu sendiri adalah arahan yakni program untuk kegunaan kepintaran buatan. Nahu bahasa Arab ialah maf'ulul umbih, maksudnya kebolehan terhad. Allah memberitahu kepada umat di zaman Nabi SAW bahawa janji-janji Allah walaupun belum berlaku dan tidak dapat difahami oleh akal mereka pada ketika itu, tetapi ianya adalah benar dan pasti akan berlaku di masa hadapan. Ayat-ayat ini menjadi tanda tanya sejak zaman para sahabat lagi apabila Ibni Al-Qawwa pernah bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan kemudian Sabiq Ibni Athal At-Tamimi pula bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sejak itulah perkataan angin, awan atau hujan, kapal-kapal dan malaikat dimasukkan ke dalam kebanyakan terjemahan atau tafsiran Al-Quran hingga ke hari ini.